اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا كريم. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi masjid, para AJK, muslimin dan muslimat, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, pada bulan yang mulia, dalam majlis yang mulia, dapat kita bersama meneruskan sirah ataupun kisah para anbiya. Pada sesi yang lalu kita telah pun khatam kisah Nabi Nuh, dan juga kita telah mulakan sedikit kisah Nabiullah Hud alaihi assalatu wassalam. Serba sedikit ulang kaji dan juga poin tambahan berkenaan dengan kisah Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kita kena tahu Nabiullah Hud selepas daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari sudut nama, iaitulah Hud. Hud ini asalnya asal daripada perkataan bahasa Arab. Tapi tidak pada Nuh. Nuh bukan, Adam pun bukan. Hud ini asal daripada perkataan Arab. Dan Nabi Hud adalah pemula generasi, bukan pemula lah, maknanya kaum Arab yang mula-mula, antara yang kaum Arab yang mula-mula. Sebab Arab ni dia ada banyak jenis. Ada jenis yang Al-Arab Al-Badi'un, ada yang Al-Aridun, dan ada satu lagi Al-Badi'un ni generasi Arab yang pertama, yang pada mula. Dan Nabi Hud diutuskan kepada kaum dia Ad. Wa ila adin akhahum huda. Ada baca dalam Quran banyak kali sebut wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad kami utuskan Hud, Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Dan perkataan Ad, nama kaum Ad ini adalah juga berasal daripada perkataan Arab. Ad, iaitu yang membawa maksud al-audah ataupun ar-ruju'. Itulah kembali ataupun pulang. Sebab dari segi falsafahnya, selepas daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kan Nabi Nuh meninggalkan kaum-kaum yang kafir. Yang beriman semua naik ke dalam kapal, berlayar, yang lain semua banjir, tenggelam. Dan berlabuh di atas bukit judi. Bermulanya satu generasi yang baru. Jadi falsafah Ad ataupun kembali ni maknanya kembali kepada generasi yang baru, kembali semula kepada permulaan manusia, kembali semula kepada permulaan yang baru. Jadi itu falsafah, dari sudut falsafahnya sedemikian. Kenapa dia dinamakan sebagai Ad. Ada ya'udu, biasa kita dengarkan. Ada ya'udu, ada si fulan, ada fulan ila baitihi. Fulan, si fulan telah pun kembali ke rumahnya. Ada maksudnya kembali. Al-audah ataupun ar-ruju'. Begitu juga yang anda sebut tadi, nama Hud. Hud ini datang daripada asal dia hauda. Kalau dalam Al-Quran ada sebut ayat inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepada kamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Mana kembali ni mana bertaubat kembali ke pangkal jalan, bertaubat. Inna hudna ilaik membawa maksud yang sama juga, iaitulah al-audah ataupun ar-ruju'. Jadi nama Hud dan nama Ad ini dua-duanya adalah asal daripada kalimah Arab, kalimah perkataan bahasa Arab. Dari sudut geografi, di mana duduknya kaum Ad ini,
Dalam ayat Al-Quran sebut wazkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Dan ceritalah wahai Muhammad tentang saudara daripada kaum 'Ad, akhahum wazkur akha 'adin, kaum 'Ad ini saudara daripada kaum 'Ad. Ketika mana dia, yakni saudara ni daripada kaum 'Ad ini, yakni Nabi Hud, memberikan peringatan kepada kaum dia bil ahqaf. Bil ahqaf ni di tempat di mana kaum 'Ad berada. Itulah nama tempat itu adalah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Perbincangannya panjanglah bagaimana asal perkataan Al-Ahqaf ni. Ada yang mana tempat yang ada air, yang berpasir dan sebagainya, ada panjanglah ceritanya. Tapi pangkal hujung jalannya, tempat Al-Ahqaf ni di antara Oman dan Hadramaut. Di antara Oman dan Hadramaut. Oman dan Hadramaut. Geografinya dia berada di situ. Al-Ahqaf. Wazkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Itu dari sudut geografi, dari sudut nama dan dari sudut geografi. Dari sudut penceritaan kisah Nabi Hud alaihi salatu wasallam ini, dalam banyak surah dia disebutkan dalam turutan. Mula daripada Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh, dan kemudian ada turutan-turutan dia. Kebanyakan sedemikian akan disebut dalam, contohnya surah Asy-Syu'ara. Antara surah yang menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salatu wasallam adalah yang pertama surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-8, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian melihat apa yang telah kami lakukan ataupun kami buat kepada kaum 'Ad. Kenapa? Kerana kaum ini diceritakan selepas daripada itulah. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala mulakan surah Al-Fajr, mulakan kisah Nabi Hud dalam surah Al-Fajr ini dengan ayat pertanyaan. Tidakkah kamu melihat apa yang telah kami lakukan kepada kaum 'Ad? Siapa kaum 'Ad? Iram dzatil imad. Iram ni asalnya adalah nama nenek moyang kepada kaum 'Ad. Nenek moyang kepada kaum 'Ad. Kalau kita biasa orang Arab, dia ada nama kabilah dia. Contoh kabilah Bani Hashim, Nabi kita Muhammad SAW. Kabilah Quraisy. Dia nama-nama kabilah ni asalnya daripada nama pengasas kepada keluarga tersebut. Mana ada dalam jalur dia tu nama dia Hashim. Ada nama jalur dia tu Quraisy sebagai contoh. Jadi Iram ni adalah asalnya nama nenek moyang kepada kaum 'Ad. Jadi nak ceritakan bahawa tidakkah kamu melihat apa yang kami telah lakukan kepada kaum 'Ad, itu daripada keturunan Iram dzatil imad. Yang dzatil imad ni yang tempat yang dia duduk tu, Iram tu, tempat Al-Ahqaf tu, ada banyak binaan-binaan. Dzatul imad. Imad ni asal dia daripada perkataan tiang. Biasa dengar as-salah imaduddin. Imad dia tiang. Mana tempat yang banyak bangunan-bangunan, tiang-tiang, binaan-binaan. Dzatul imad. Lepas tu dia cerita pula, Allah Subhanahu wa taala cerita, tidakkah kamu lihat apa yang kami telah lakukan kepada kaum 'Ad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ciri-ciri kaum 'Ad ini, yang pertama, dia mempunyai kekuatan yang tidak ada sebelum. Dia adalah kabilah yang paling kuat sekali pada ketika tersebut. Kalau tengok dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut
Wa idza batashtum jabbarin. Sifat kaum 'ad ini bila mana mereka berjalan, bila mana mereka mengembara, dia mengembara dengan kekuatan. Batashtum jabbarin, dengan kuat, dengan apa dia, kekasaran dan sebagainya. Dalam ayat lain sebut kaum 'ad sendiri mempersoalkan, dia tanya pula, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi yang paling banyak ataupun paling kuat daripada kami kaum 'ad. Man asyaddu minna quwwah. Sifat Al-Quran ni yang nak sebutkan sebelum ni, dia menafsirkan di antara satu sama lain. Jadi bila kita kumpulkan tiga ayat ni, itulah ayat yang pertama, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sifat kaum 'ad, mereka ni mempunyai kekuatan yang tidak ada pada kaum sebelumnya, ataupun pada ketika tersebut yang paling kuat sekali adalah kaum 'ad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemudian yang kedua, wa idza batashtum jabbarin. Mereka ni apabila mereka berjalan, mereka mengembara, mereka mengembara dengan kekuatan. Dia ada dengan kasar, dengan paksa, jabbar, al-jabbar. Yang ketiga, kaum 'ad ini dia tanya pula, siapa yang paling kuat sekali? Cabar pula, siapa yang paling kuat daripada kami? Man asyaddu minna quwwah. Sebab dia tahu pada hakikatnya mereka adalah kaum yang paling kuat pada ketika tersebut, kabilah yang paling kuat pada ketika tersebut. Tiga ayat ini menafsirkan tentang sifat dan juga kekuatan kaum 'ad. Nah, sekejap. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemudian antara ayat yang lain yang menceritakan tentang kaum 'ad ini, ataupun persamaan dia dengan kaum-kaum yang lain, dia geng-geng yang sama. Ayat Al-Quran dalam yang pertama dalam surah Al-Qaf sebut wa'adu wa fir'aun wa ikhwan Lut. Wa'adu wa fir'aun wa ikhwan Lut. Kaum 'ad, Fir'aun dan juga kaum Lut. Tiga kaum ini persamaannya adalah mereka mempunyai sifat yang sama. Yang pertama, mereka adalah yang paling kuat sekali. Contohnya kaum 'ad, mereka sebut man asyaddu minna quwwah. Fir'aun pada ketika tu dia kata dialah manusia yang paling hebat sekali. Dia buat semua yang dia ada ni kerana diri dia sendiri. Persamaan sifat-sifat yang ada pada kaum-kaum. Mereka masukkan diri mereka yang paling kuat, mereka masukkan diri mereka yang paling hebat. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan dalam satu ayat yang sama. Ini poin yang kedua lah. Yang pertama tadi berkenaan dengan siapa kaum 'ad dan juga sifat-sifat dia. Yang kedua, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan tiga kaum ini dalam ayat yang sama nak menunjukkan persamaan di antara mereka, di antara kaum-kaum yang tersebut. Allatina taghaw fil bilad faaktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut sedemikian, alladziina taghaw fil bilad. Mereka yang membuat kerosakan, taghaw, membuat benda-benda yang kerosakan, taghaw fil bilad faaktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita masuk kepada surah yang lain yang menceritakan berkenaan dengan kaum 'ad,
Iaitulah dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ila 'adin akhahum Hud. Kita sebut tadi bahawa kepada kaum 'Ad ini saudara dia iaitulah Nabiullah Hud. Nabiullah Hud ketika mana diutuskan kepada kaum 'Ad, kaum dia, dan begitulah nature kebanyakan para nabi pun memang dia diutuskan daripada kalangan kaum sendiri. Tengok apa dia Nabiullah Nuh daripada kaum dia sendiri. Nabi Adam kita tak dapat nak relate lah sebab dia adalah Nabi yang pertama dan juga manusia yang pertama. Kita tengok Nabi Hud, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada kaum sendiri. Sebab itulah bila dalam Al-Quran kebanyakannya mereka mengatakan bahawa wahai kaumku, wahai kaumku, mereka berdakwah wahai kaumku, ya qaum. Begitu juga kepada kaum Nabi Hud ini disebut qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan para nabi ini menyeru kepada tauhid, kepada benda yang paling penting sekali, iaitulah akidah, iaitulah tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak ada perkataan yang paling hebat, paling agung yang disebutkan oleh aku dan juga para nabi sebelum aku melainkan perkataan tauhid la ilaha illallah. Sebab dia adalah panggilan yang diseru oleh para nabi. Nabi Nuh sebelum itu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sebut ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i, dia bidal dengan dia punya kaum dia dan sebagainya. Kerana Nabi Nuh memanggil kepada tauhid, begitu juga Nabi Hud memanggil kepada tauhid. Sebab itulah kalau dalam tahlil sebut apa dia afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah yang paling agung sekali adalah kalimah la ilaha illallah, sebab dia adalah panggilan tauhid yang digunakan dan disuruh oleh kesemua para anbiya, para nabi dan juga para rasul. Kaum 'Ad ini antara kelebihan dia adalah dari sudut binaan. Dia boleh bina binaan-binaan yang hebat. Dalam ayat Al-Quran sebut atabnuna bikulli ri'in ayatan tu'bathun. Atabnuna bikulli ri'in ayatan tu'bathun. Sebelum itu lagi kita sebut dah Iramazatil Imad, yang mereka ni mampu membina tempat-tempat yang tinggi. Takhriduna masani'a la'allakum takhrudun. Dalam ayat Al-Quran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-123 disebutkan bahawa atabnuna bikulli ri'in ayatan tu'bathun. Kaum 'Ad ini membina istana di tempat-tempat yang tinggi. Terjemahan kepada atabnuna bikulli ri'in ayatan tu'bathun adalah Nabi Hud dia bertanya kepada kaum 'Ad, tanya, adakah kamu nak membina pada setiap ri'in ini maknanya tempat yang tinggi, paling tinggi pada gunung ganap. Bikulli ri'in ayatan ni dari terjemahannya maksudnya adalah dalil ataupun bukti, tapi dalam ayat ni dia membawa masuk
qasr. Kerana istana itu adalah bukti kekuatan ataupun kehebatan kaum Ad itu sendiri. Kerana mereka mampu membina istana-istana yang megah-megah, yang hebat-hebat pada tempat yang tinggi, pada bukit-bukit. Ini kekuatan kaum Ad. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca tadi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, sebab dia mempunyai kekuatan yang tidak ada pada kaum yang lain. Macam mana dia nak menunjukkan bukti kekuatan dia? Dia membina istana-istana, tempat-tempat mahligai-mahligai yang mewah di atas bukit-bukit yang tinggi-tinggi, gunung ganang yang tinggi-tinggi. Atabnu nabi kulli ri'in ayatan tu'batun. Dan mereka ni membina tempat yang hebat-hebat, mahligai yang cantik-cantik, yang mewah-mewah, semata-mata nak menunjukkan kekuatan mereka semata-mata. Bukan kerana ada sebab yang lain, bukan kerana nak manfaat sejagat society, tak. Tapi mereka membina mahligai ni kerana semata-mata nak menunjukkan bukti kekuatan mereka. Sia-sia ataupun saja-saja. Saja-saja. Antara pengajaran yang kita boleh dapati daripada ayat ni adalah Al-Quran tidak diturunkan untuk menegur kaum Ad semata-mata. Tapi Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengajaran bagi mereka yang membaca Al-Quran pada zaman tersebut. Dan pada hari ini kita boleh lihat apa dia persamaan yang ada pada kaum Ad ini juga ada pada kaum kita umat Islam pada hari ini. Sebagai contoh, bukan semata-mata pada kekuatan lah, contoh pada kemegahan ataupun pada kekayaan. Oleh kerana dia ni mempunyai harta yang banyak, maka dia dah tak tahu dah nak buat apa dengan harta dia. Maka dia belilah barang-barang yang pelik-pelik. Contohnya tandas dibuat daripada emas. Kerana apa? Kerana semata-mata dia boleh beli, kerana semata-mata nak menunjukkan kekayaan dia. Begitu juga sebagai contoh kereta yang dipenuhi dengan berlian. Tidak ada manfaat pun berlian berada pada kereta, tapi oleh kerana mereka ni terlalu banyak harta, maka mereka buat sedemikian kerana mereka boleh, kerana mereka kaya. Bukti mereka mempunyai kemahanan kaya. Berlakulah pada hari ini. Ini sifat-sifat yang ada pada kaum Ad dan juga ada pada kaum kita. Satu lagi contoh persamaan kaum Ad dan pedoman jugalah kita buat masa ni. Kaum Ad ini mempunyai kekuatan yang tidak ada pada kaum yang lain. Pada hari ini, zaman kita hari ini pun ada juga kaum yang mempunyai kekuatan. Dia ni paling hebat sekali lah, negara yang paling hebat sekali, dan tidak ada orang yang boleh tandingi dia. Dan dia mencabar pula negara-negara yang lain, contohnya Amerika. Kerana mereka mempunyai kekuatan yang besar, maka mereka menindas golongan yang bawahan. Contohnya warga Palestin, hantar askar untuk pergi ke Palestin, kemudian hantar askar pergi ke Baghdad, pergi ke Iraq contohnya. Kerana semata-mata mereka mempunyai kekuatan, tapi tidak mempunyai keimanan. Antara contoh-contoh yang ada pada sifat yang ada pada kaum Ad juga ada pada kaum kita. Sifat yang perlu dijauhi, sifat yang tidak boleh dijadikan contoh. Contohnya tadi apa dia? Bila mempunyai kekuatan, maka cabar orang yang ataupun menindas mereka-mereka yang tidak mempunyai kekuatan. Wa idza batashtum jabbarin. Kemudian sifat apa dia, bila mempunyai sesuatu, mempunyai kekuatan, mempunyai kemewahan, maka dia menggunakan benda tu dengan sahaja-sahaja, dengan semata-mata mereka boleh buat. Contoh baju layaknya ada untuk dipakai, tapi kerana dia mampu berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu mungkinlah,
kerana material dia tu daripada material yang berkualiti, jadi dia nak menjaga kualiti. Mungkin ratus-ratus ribu baju yang dibuat daripada berlian sebagai contoh, yang dibuat daripada emas, ada berlebih-lebihan. Sifat-sifat yang kena dijauhi. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dalam surah Asy-Syu'ara. Dan adakah ini ayat yang disebutkan oleh Nabiullah Hud kepada kaum dia Ad. Nabiullah Hud sebut atattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan adakah kalian membina masani' ni adalah tempat-tempat untuk membuat bahan-bahan binaan, la'allakum takhludun, dan kamu mengira bahawa dengan kamu ada semua ni, bahawa kamu akan kekal di atas muka bumi, kekal hidup, kekal buat selama-lamanya. Tidak dinafilah kaum Ad ini kehidupan dia umur dia panjang, tidak sama seperti umur kita. Umur kita max 100 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Dalam lingkungan purata tersebutlah. Tapi kaum yang terdahulu umur dia lama. Tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Waktu dalam ayat lain sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah ayat tu. Adakah kamu mengira kamu akan hidup selama-lamanya juga? Begitulah maksudnya. Nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, dengan kekuatan yang kamu ada, dengan kelebihan yang kamu ada, kamu buat ini, kamu tidak mahu menerima seruan Allah Subhanahu Wa Taala, seruan tauhid. Adakah kalian mengira bahawa dengan tidak menerima seruan tauhid apa semua tu, kalian akan terselamat daripada kehidupan yang seterusnya, iaitulah kehidupan akhirat. Sebab selama mana kaum Ad boleh hidup, maka mereka ni tidak akan kekal. Mereka tidak akan kekal hidup selama-lamanya. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Adakah kamu lupa bahawa kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang nak disebutkan. Ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajri illa ala rabbil alamin wa idza batashtum jabbarin. Seterusnya sebut. Dan bila mereka ini berjalan dengan penuh kemegahan, dengan penuh kekasaran, dengan penuh kekuatan. Fattaqullaha wa ati'un. Selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut, adakah kalian membina tempat-tempat ni dengan tanpa sebab saja-saja, semata-mata nak menunjukkan bukti kemewahan kalian? Kalian mempunyai tempat-tempat factory untuk buat bahan binaan apa semua, dengan semua kelebihan-kelebihan ini. Adakah kalian mengira kalian akan kekal buat selama-lamanya? Maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, dan takutlah kepada yang memberikan kepada kalian ilmu bahan binaan, ilmu architecture, ilmu engineering yang ada pada kaum Ad. Kerana semua usul kaum Ad ini ilmunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kalian kepada Allah yang memberikan ilmu kepada kalian, dan juga Allah yang menciptakan kalian. Mereka ni mengetahui bahawa mereka ni adalah kaum yang kuat, kaum yang paling kuat, paling tinggi ilmu architecture-nya, engineering-nya dan sebagainya. Maka mereka kena ingat balik, siapa yang menciptakan mereka dengan kelebihan yang sedemikian? Siapa yang memberikan mereka kelebihan yang sedemikian? Ini juga yang ketiga, poin yang ketiga kita kena ingat dan kita kena belajar daripada kaum Ad. Bila mana kita punyai kelebihan, bila mana kita punyai pengetahuan dan sebagainya, maka kita kena ingat yang pertama, yang memberikan kepada kita kelebihan, pengetahuan dan juga benda-benda yang lain ini semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menciptakan kita daripada tiada
adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana sebab yang sedemikian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah akan perintahnya. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, dan taat kepada perintahnya. Dan kita pun dah nak dekat dengan bulan Ramadan, iaitulah bulan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian puasa seperti mana ditetapkan kepada kaum-kaum yang sebelum daripada kalian, sebelum daripada kaum Nabi Muhammad. Sudah ada pun ketetapan ibadah puasa, bukan kepada kaum kita saja, sebelum ni pun dah ada. Kerana apa? Kerana nak membentuk takwa, nak membentuk takwa. Dalam khutbah Jumaat, lagi-lagi bagi kaum muslimin, setiap kali memulakan khutbah, ittaqullah, ittaqullah, takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa ini disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, nyatakan bahawa ibarat kalian nak berjalan dekat tempat yang penuh paku-paku, maka kalian berhati-hati supaya tidak terpijak paku tersebut, supaya tidak terkena dan melukakan kaki kalian. Sebegitulah dalam kehidupan dunia. Dalam menelusuri kehidupan, ada banyaknya ujian-ujian, ada banyaknya jalan-jalan, cabang-cabang maksiat, ada banyaknya jalan cabang-cabang perkara-perkara yang bukan ketaatan dan ketaatan. Jadi pilihlah ketaatan dan tinggalkan maksiat, sebagaimana elak kita mengelakkan terkena paku tadi. Itulah takwa. tattakhiduna masani'a amaddakum mimma ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Iaitulah yang juga memberikan kepada kalian nikmat-nikmat yang banyak, dan juga anak pinak, dan juga jannat, kebun-kebun, wa uyun, dan mata-mata air, sumber air, kebun-kebun, ada anak, keturunan, dan nikmat-nikmat ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada yang memberikan semua ni. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Nabi Hud lah sekali sebut, sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpakan azab yang besar. Ini yang disebutkan oleh Nabi Hud dalam yang diceritakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-123 hingga 135. Akan tetapi, walaupun Nabi Hud telah menyebutkan bukti-bukti yang sedemikian, bahawa Allah yang memberikan kepada mereka ini pengetahuan, ilmu arkitektur, ilmu engineering, Allah yang menciptakan mereka yang pada asalnya mereka ini tiada, kemudian mereka ada dan mereka mempunyai kelebihan yang sedemikian, akan tetapi mereka keras hati, mereka buta hati dan tidak mendengar panggilan Nabiullah Hud. Kita akan tengok apa yang disebutkan oleh Nabiullah Hud dan juga kaum dia selepas daripada azan, insya-Allah. Allahu Akbar.
Amin. Kita sambung balik selepas daripada Nabiullah Hud sebut bukti-bukti kebenaran, kalimat-kalimat peringatan kepada kaum dia, kaum Ad. Apa yang disebutkan oleh kaum dia sama seperti dengan kaum-kaum, bukan kaum-kaum lah, kaum Nuh juga. Kerana sebelum daripada kaum Hud adalah kaum Ad adalah kaum Nuh. Iaitulah mereka berkata qalu sawa'un 'alaina awa'adta am lam takun minal wa'izin. Kaum Ad berkata, wahai Hud, sama je kalau kamu berikan kepada kami peringatan ataupun tidak. Apa yang kami buat ni, in hadza illa khuluqul awwalin. Yang kami buat ni telah dibuat oleh nenek moyang kami, orang-orang yang awal daripada kami, sebelum-sebelum daripada kami telah buat apa yang kami buat. Iaitulah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, takabbur di atas muka bumi. Tak, dibuat oleh orang-orang yang sebelum daripada kami. Maka kami mengikuti yang sebelum ni sahaja. Kamu ni siapa? Tak, kenapa kamu bawa ni benda yang baru? Kamu ni mana dia tidak percaya bahawa yang Nabi Hud ini datang dengan risalah tauhid yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lupa bahawa sebelum daripada mereka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah pun memberikan peringatan yang sama, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab bagi mereka yang ingkar akan panggilan tauhid dan juga peringatan daripada nabi mereka. Mereka telah lupa. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Orang buat benda ni, tak, sembah
yang selain daripada Allah, takabur ini dah lama dah. Mereka tak pernah kena apa-apa pun. Takkanlah tiba pada masa kami kena. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Fakadzabuhu faahlaknahum. Maka kerana argument yang kata bahawa mereka, kerana hujah mereka yang mereka kata sebelum ni orang buat sama seperti kami, tak kena apa-apa, tak kena azab dan sebagainya, maka mereka menolak panggilan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mereka mendustakan panggilan tauhid. Faahlaknahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka dan merosakkan mereka. Mana faahlaknahum, membinasakan mereka, menimpakan azab kepada mereka, menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala tunjuk tu. Sebab itulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk azab ni dilambatkan. Untuk umat Nabi Muhammad azab ni dilambatkan. Buat dosa sebanyak mana pun kemungkinan tak nampak lagi balasan yang Allah Subhanahu wa taala nak beri. Kaum terdahulu, umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala tunjuk tu, beri tu azab tu. Tapi umat Nabi Muhammad special kerana doa Nabi kita. Jangan oleh kerana kita lama sangat dalam maksiat, mungkin kerana mak ayah ataupun orang sekeliling buat maksiat, contohnya isap rokok, contohnya apa dia, tak solat, contohnya apa dia, lawan agama, lawan Allah Subhanahu wa taala, murtad, atheism, apa semuanya, terpengaruh dengan fikrah etis, dengan nyanyian-nyanyian pemujaan syaitan dan sebagainya. Jangan kerana perbuatan-perbuatan maksiat ini yang dibuat oleh ramai orang, yang dibuat oleh orang-orang yang kita kenal ataupun sebelum-sebelum daripada kita, tapi mereka ni selamat, tidak ada apa-apa. Mereka ni mungkin hidup mungkin lebih baik daripada kita. Boleh hidup di Australia, dapat lagi allowance bulanan, bisnes maju dan sebagainya, tidak ada apa-apa. Maka kita tak jadi takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi sama seperti kaum Ad dan juga kaum. Oleh kerana mereka mengira bahawa orang sebelum ni tak kena azab, tak kena apa-apa, maka dia mengira bahawa dia pun okeylah, bolehlah buat. Yang ni solat, tak solat pun rezeki masuk banyak je. Orang ni tak pergi umrah, tak pergi haji, mengutuk Islam lagi, mengutuk ajaran-ajaran dalam Islam apa semua. Hidup molek-molek ada sebagai contoh. Takkanlah aku buat tiba-tiba aku kena pula. Jangan, belajarlah daripada kaum Ad, kerana mereka mengira sedemikian. Lalu Allah tunjukkan bukti. Boleh jadi azab kepada kita mungkin tak kena azab sama seperti kaum Ad. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan bunyi yang kuat sehingga membinasakan semua, sehingga angin yang kuat sehingga mereka ni semua terpelanting, meninggal, terputus kepala dan sebagainya, tinggal badan saja dan sebagainya. Walaupun tak kena sedemikian, mungkin Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kuasa dia, tiba-tiba hilang nikmat, contohnya kena aksiden, hilang kaki, hilang nikmat kesihatan sebagai contoh. Jadi jangan sentiasa merasa selesa dalam kemaksiatan kerana kita tak pernah kena ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu dan kita aku bahawa perbuatan itu salah. Jangan pula kita kata benda tu tidak ada masalah. Tapi kita tahu dan kita akui bahawa perkara maksiat itu adalah maksiat, benda ini ada salah, benda ini adalah haram. Walaupun dah terbuat, tapi bertaubat dan kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali merasa selesa dengan perbuatan dosa dan maksiat. Inilah pengajaran yang kita dapat daripada kaum Ad. Kerana mereka mengatakan sedemikian, kerana sebelumnya orang yang buat begitu baik-baik sahaja, hidupnya molek-molek ada sahaja. Tiba-tiba mereka pun buat ikut juga, selesa, dan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahlaknahum. Inna fi dzalika laayah. Kalau kita perhatikan setiap kali dalam ayat Al-Quran,
selepas daripada Allah Subhanahu wa taala fa'ahlaknahum, kami timpakan azab kepada mereka, kami binasakan mereka, Allah akan sebut inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada perkara itu. Dzalika ni perkara tu. Hadza ni perkara ini. Hadza kitabun. Dzalika apa dia? Kursiyun contohnya. Dalam perkara itu, perkara yang disebutkan tadi adalah suatu bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti tentang benarnya apa dia ada Allah Subhanahu wa taala, benarnya tauhid, panggilan tauhid la ilaha illallah ya qaumi ibudullah. Tauhid pun anak sebut banyak kali dah sebelum, tauhid ni bukan semata-mata pada akidah. Kita pun tahu apa maksud keimanan, apa dia ikrar dengan hati, apa dia disebutkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan amal dengan anggota badan kita. Mana tangannya beriman kepada Allah, perbuatan tangan, perbuatan anggota mata, perbuatan anggota hidung, anggota mulut, kepala, tangan, kaki, perut dan segalanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, amal ibadah kita bukan semata-mata yang ada ni yang melibatkan anggota badan. Macamnya melibatkan anggota badan ada lah. Contohnya solat nak kena gerak, ada hajinya, umrahnya nak kena melempar batu, jamratul aqabah, nak kena buat tawaf, nak kena buat sa'i, nak kena apa dia travel pergi ke Mekah dan Madinah, nak kena banyaklah yang melibatkan anggota ibadah. Ada yang melibatkan harta, sedekah. Ada yang melibatkan tenaga semata-mata, senyum, berbuat baik, tolong. Jadi semua ni bukti keimanan ini, tauhid ini perlu diserlahkan dengan anggota badan. Dengan anggota badan. Kita ada berapa minit lagi? Kita dah habis dah. Macam mana nak tengok masa? 1 minit, 2 minit lagi. Okay. Banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana kaum Ad ini dia rebel, menentang dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Antara ayat yang lain yang sebut, qalu ya Hud, kaum Ad berkata, wahai Hud, ma ji'tana bi bayyinatin, apa yang kamu buat, apa yang kamu dah tidak datang kepada kami dengan bukti yang nyata. Bagi mereka, bukti yang dibawa oleh Hud ini tidak nyata. Yang dibawa oleh Hud ini masih lagi tak jelas, tak strong, tak kuat, ataupun tak solid, tak legit lagi untuk mereka menerima. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami kerana semata-mata kata-kata dakwah daripada kalian. Buat apa aku nak percaya kata-kata kamu wahai Hud? Takkan aku nak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah selama ni kerana semata-mata kata-kata kamu wahai Hud. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak beriman dengan kamu wahai Hud. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu, sesungguhnya apa yang kamu sebut ni hanyalah kata-kata buruk kepada Tuhan-Tuhan kami sahaja. Nabi Hud mungkin berdakwah kata apa yang boleh dibuat oleh berhala ini, apa manfaat yang boleh didatangkan oleh berhala ini, adakah berhala ini yang memberikan nikmat, memberikan nyawa kepada kalian. Mungkin kata-kata yang sedemikian. Lalu mereka tidak mahu menerima. Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Lalu Nabi Hud kata, sesungguhnya aku melepaskan diri aku daripada apa yang kalian semua percaya, melepaskan diri aku daripada apa yang kalian katakan berkenaan dengan Tuhan-Tuhan, berkenaan dengan kalian tidak mahu percaya dengan keimanan dan tauhid, berkenaan dengan kalian tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu kembali kepada Allah yang menciptakan kalian, yang memberikan ilmu kepada kalian dan sebagainya. Anni bari'un mimma tusyrikun, aku lepaskan diri aku daripada apa yang kalian syirikkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dimensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah ada yang kata inna lanaraka fi safaha. Kaum Ad kata kepada Hud, aku melihat kamu ni dalam kebodohan. Safaha ni maksud bodoh. Sama seperti mana kaum Nuh kata kepada Nabi Nuh alaihi salatu. Safaha. Mereka menyatakan para nabi ini bodoh. Para nabi dan para pendakwah sentiasa akan diberikan kata-kata yang tidak enak didengar. Skemo lah, penunggang agama lah,
Mungkin ada lah yang benar, tapi bukan semuanya. Ni apa dia, pemfitnah lah dan sebagainya. Apa yang dia cakap ni merepek lah dan sebagainya. Sebagaimana para nabi ketika mana memberikan dakwah, disebutkan gila, disebutkan bodohnya dan sebagainya. Begitulah juga jalan yang ditelusuri oleh mereka yang mengikuti jalan para nabi akan kena perkara-perkara yang sedemikian juga. Ustaz ni cakap benda yang tidak bermanfaat lah, tidak relevan lah buat masa ni dan sebagainya. Itulah yang akan kena. Jadi mereka yang berdakwah bersedialah, kerana itulah jalan-jalan para nabi. Kerana rasa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada ana. Semoga apa yang ana kongsikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.